Baik itu di Tasik Gelugor. Tapi apa lagi kerusi-kerusi panas lain yang dijangka menjadi tumpuan pada PRU akan datang? Rakan tugas Luqman Haris ada perinciannya. Luqman, di mana kerusi-kerusi panas yang patut kita perhati untuk beberapa minggu akan datang? Ya, kita berdasarkan keputusan pada PRU 14 pada 2018 yang lepas, Naila. Ada banyak kerusi panas sebenarnya dan banyak cara untuk kita takrifkan kerusi itu panas itu bagaimana. Adakah calon yang prominent bertanding di situ? Adakah majoritinya kecil? Atau adakah pengundinya ramai dan peratusan majoritinya kecil? Ada banyak. Kita ada narrow down kepada lebih kurang 20 kerusi panas berdasarkan keputusan pada PRU 14. Mungkin kita sendiri akan mengundi di kerusi panas, kita pun tak tahu. Naila sebagai contoh, Naila mengundi di mana? Saya mengundi di Subang. Tak berapa panas. Tak berapa panas? Tak berapa panas. Okey. Majoriti di situ agak sihat. Tapi ini adalah 22 lagi kerusi. Selain daripada kerusi Gelugor. Kita mulakan dengan kerusi Gelugor seperti yang Naila sebut sebentar tadi. Datuk Syahabuddin Yahya memenangi kerusi ini pada tahun 2018, PRU 14 yang lalu. Majoritinya hanya 81 undi sahaja. Dan ia menjadi lebih tipis kalau kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan pengundi di kerusi P42 Gelugor, Tasik Gelugor ini, 60,850. Jadi ini sememangnya majoriti yang sangat-sangat tipis. Dan pada PRU 14, Datuk Syahabuddin juga bertanding atas tiket UMNO dan kini beliau telah tukar ke Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi banyak faktor yang kita mungkin perlu lihat pada kerusi ini. Mungkin ada poin juga di situ. Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri, mengatakan bahawa beliau yakin Tasik Gelugor ini mampu dirampas oleh UMNO kembali. Tapi ini 22 lagi kerusi yang kita lihat agak panas kerusinya, Naila. Kalau saya boleh lihat tak skrin itu di sini, ini adalah 18,547 undi yang diperoleh oleh Datuk Syahabuddin Yahya di Tasik Gelugor. 22 kerusi lagi, nampaknya kita ada sedikit masalah di sini, Naila, seperti yang dialami oleh rakan kita Asim pada ketika itu. Tapi yang pentingnya 22 kerusi itu kita lihat 20 kerusi daripadanya ada majoriti kurang daripada 2,000 undi. Kurang daripada 1,000 undi untuk lebih kurang 5 kerusi. Jadi itu termasuklah Pontian, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, Air Hitam Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong dan juga Tapah Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M Saravanan. Jadi itu adalah antara kerusi yang agak panas. Ya, saya sudah berjaya di sini. Okey, ini 22 kerusi selain daripada Tasik Gelugor. Kalau kita lihat spread out di hampir semua negeri di Malaysia. Johor ada, Kedah ada, Pahang ada, Perak ada, Sabah Sarawak pun ada. Sebagai contoh Pontian, kerusi Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, jumlah pengundinya 55,570, majoritinya hanya 833 saja pada PRU 14. Air Hitam, Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong memenangi dengan majoriti hanya 303 undi saja, jumlah pengundinya 46,000 lebih. Dan begitu juga kita lihat semua. Bagan Serai sebagai contoh hanya 400 undi. Tasik Gelugor seperti yang kita sebut sebentar tadi. Tenom 1,133 kerusi undi di kawasan penduduk yang 29,182. Jadi ini adalah 23 kerusi termasuk Tasik Gelugor yang majoritinya sangat tipis kalau kita lihat berbanding dengan jumlah pengundinya yang sangat ramai. Adakah 22 kerusi ini, 23 kerusi ini mungkin menjadi swing seat? Itu kita tunggu dan lihat. Itu belum lagi kita mengambil kira beberapa faktor lain. Seperti ada kerusi yang pada PRU 14 dipertandingkan atas tiket lain dan kemudian ahlinya lompat parti. Sebagai contoh Tasik Gelugor yang kita sebut tadi, UMNO pergi ke Bersatu. Begitu juga dengan Bagan Serai, majoriti hanya 172. Di kawasan pengundinya hampir 60,000. Juga lompat dari UMNO ke Bersatu. Dan juga Sipitang dan Libaran di Sabah juga lompat dari UMNO ke Bersatu. Dan tidak dilupakan di Sarawak, Saratok kita lihat Datuk Ali Biju dari PKR lompat ke Bersatu. Jadi banyak moving factors di sini, bukan sahaja majoritinya kecil, jumlah pengundinya ramai, tapi ada juga calon-calon yang sudah pun lompat parti. Kerusi-kerusi ini mungkin kerusi yang sangat rapuh pada PRU 15. Kita tak boleh ramalkan apa jawapannya, sama ada kerusi ini akan pergi ke siapa. Yang ada jawapan hanyalah masa. Kita tunggu dan lihat. Itu belum lagi ambil juga kira undi 18. Orang-orang muda, apa yang penting pada mereka? Mereka mengundi kali pertama, jutaan. Sebagai contoh Naila, yang sangat muda ini. Apa isu yang penting bagi Naila untuk buat keputusan dalam PRU akan datang? Luqman kata pasal pengundi 18 sampai 21 tahun. Saya bukan 18 atau 21 tahun, tapi saya akan mengundi buat pertama kali sebenarnya. Betul. Antara isu yang mungkin saya akan tumpukan mengenai dengan pendidikan, dan tentunya ini akan jadi satu topik yang panas juga pada agenda Wani malam ini. Kita juga akan melihat kepada isu-isu seperti rasuah
Itu antara isu yang menjadi kebimbangan pengundi muda seperti saya yang akan mengundi buat pertama kali. Kalau bagi Luqman, kerusi yang Luqman akan undi nanti, kerusi panas atau tidak? Sebenarnya agak sama. Kerusi saya juga tidak panas. Sama juga dengan Naila. Saya mengundi di Don Simpang Pulai, Parlimen Gopeng. Iaitu kerusi yang agak kuat di AP pegang. Jadi kerusi itu secara taklifannya tidak begitu panas. Tapi isu saya juga yang saya pentingkan juga sama seperti Naila, pendidikan dan juga good governance, rasuah dan sebagainya. Ibu bapa saya kedua-duanya guru. Saya tahu kualiti pendidikan yang penting. Tapi saya tak mahu sembang banyak, kita banyak lagi cerita yang kita akan bawakan. Yang penting, semua kerusi ini dan mungkin lebih akan kekal sebagai kerusi panas dalam PRU 15 akan datang. Kita akan bawakan terkini kepada anda selepas ini dan juga dalam hari-hari akan datang, Naila.